Assalamualaikum. Hai murid-murid semua. Cikgu harap semuanya sihat. Bertemu lagi kita bagi PDPR Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar tentang buah tembikai. Sebelum itu, jangan lupa baca doa belajar terlebih dahulu. Standard kandungan pada hari ini ialah 3.2, manakala standard pembelajaran 3.2.3. Bagi objektif pembelajaran, yang perlu dicapai oleh murid hari ini ialah murid berupaya untuk mencatat sekurang-kurangnya 5 maklumat berdasarkan bahan dengan betul. Murid-murid semua boleh buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 48. Fokus kita pada hari ini ialah kemahiran menulis, iaitu aktiviti mencatat maklumat berdasarkan bahan. Kita akan membaca petikan bersama-sama, kemudian melengkapkan peta pokok tentang buah tembikai seperti dalam gambar dengan maklumat yang terdapat dalam petikan. Jom kita mulakan. Murid-murid semua mesti pernah lihat dan makan buah ini kan? Ini buah tembikai. Ada tembikai yang isinya merah dan ada tembikai yang isinya kuning. Walau bagaimanapun, kedua-dua jenis tembikai ini mempunyai kulit hijau dan rasanya yang manis. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja sebagai pencuci mulut ataupun dibuat jus. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca petikan tentang buah tembikai. Murid-murid dengar dan ikut cikgu baca ya. Tajuknya, tembikai. Murid-murid perhatikan garisan yang berwarna merah. Bacaan cikgu berpandukan garisan tersebut. Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Ini adalah maklumat tentang tembikai. Pastikan murid-murid baca maklumat ini dengan teliti kerana kita akan melengkapkan peta pokok menggunakan maklumat dalam petikan ini. Mari kita membina peta pokok dengan mencatatkan maklumat berdasarkan bahan dalam petikan. Seperti yang murid lihat, kita akan bersama-sama melengkapkan peta pokok yang ditunjukkan dengan menggunakan maklumat berdasarkan petikan yang kita baca tadi. Peta pokok ini adalah tentang buah tembikai. Kita perlu mengenal pasti maklumat tentang rupa buah tembikai. Pada bahagian rupa telah dicatatkan satu maklumat sebagai contoh, iaitu berkulit hijau. Jadi, kita perlu kenal pasti satu lagi maklumat tentang rupa buah tembikai. Seterusnya, kita perlu mengenal pasti dua maklumat tentang cara makan buah tembikai. Akhir sekali, kita perlu mengenal pasti dua maklumat tentang khasiat buah tembikai. Baiklah murid-murid, cikgu telah membantu kamu semua dengan menyenaraikan 6 maklumat yang diambil daripada petikan yang kita baca sebentar tadi. Maklumat pertama, kaya dengan vitamin A dan C. Maklumat kedua, dibuat jus. Maklumat ketiga, berkulit hijau. Maklumat keempat, isinya berwarna merah dan kuning. Maklumat yang kelima, mencegah penyakit. Maklumat yang keenam, dimakan begitu sahaja. Mari kita cuba catatkan maklumat-maklumat ini pada peta pokok di bawah. Perhatikan anak panah yang menunjukkan bahagian rupa. Bagaimanakah rupa tembikai ya murid-murid? Contoh berkulit hijau telah dicatatkan pada peta pokok bahagian rupa. Ya murid-murid, jawapannya ialah isinya berwarna merah dan kuning.
Seterusnya, bahagian cara makan tembikai. Bagaimanakah kita makan tembikai? Ya murid-murid, jawapannya ialah cara makan tembikai dimakan begitu sahaja ataupun dibuat jus. Akhir sekali, lihat bahagian khasiat tembikai. Apakah khasiat buah tembikai yang kita baca dalam petikan tadi? Betul murid-murid, khasiat buah tembikai ialah kaya dengan vitamin A dan C serta mencegah penyakit. Baiklah murid-murid, maka lengkaplah peta pokok ini tentang buah tembikai yang diambil berdasarkan maklumat dalam petikan. Seterusnya, murid-murid diminta melengkapkan tugasan yang diberikan. Sila dengar penerangan guru tentang tugasan dengan teliti. Bagi tugasan yang pertama, arahannya bina dan lengkapkan peta pokok ini dalam buku tulis bahasa Melayu. Lihat contoh seperti yang ditunjukkan. Jawapannya telah kita bincangkan sebentar tadi. Bagi latihan pengukuhan pula, sila buka buku aktiviti bahasa Melayu muka surat 52. Arahannya teliti gambar dan catat maklumat. Sebelum itu, mari kita baca maklumatnya bersama-sama. Tajuknya, menu berkhasiat. Terdapat 2 jenis menu yang dihidangkan pada pukul 6.45 pagi dan pukul 1 tengah hari. Menu berkhasiat pada waktu pagi ialah bijirin, susu, tembikai, roti bakar dan telur. Menu berkhasiat pada waktu tengah hari pula ialah agar-agar, sup sayur, jus buah, nasi kukus dan ikan bakar. Senarai menu yang cikgu bacakan tadi perlu dicatat pada ruangan di bawah mengikut kategorinya. Perhatikan anak panah yang ditunjukkan. Murid-murid perhatikan anak panah yang menunjukkan bahagian sarapan. Murid perlu mencatat 4 menu yang dimakan semasa sarapan pagi. Seterusnya, perhatikan anak panah yang menunjukkan kepada pencuci mulut. Murid perlu mencatat 2 menu yang sesuai sebagai pencuci mulut. Tetapi sebelum itu, apa itu pencuci mulut? Pencuci mulut adalah simpulan bahasa yang bermaksud manisan atau buah-buahan yang dimakan selepas makan nasi. Akhir sekali, perhatikan anak panah yang menunjukkan bahagian makan tengah hari. Murid perlu mencatat 4 menu yang dimakan semasa makan tengah hari. Murid lihat contoh jawapan yang telah cikgu berikan bagi setiap kategori. Jadi, murid boleh dapatkan jawapan berdasarkan menu yang berada di atas pada gambar tersebut. Seterusnya, buka buku aktiviti bahasa Melayu muka surat 53. Arahannya, baca teks dan tulis maklumat pada peta minda di bawah. Mari kita baca teks bersama-sama. Tajuknya, Tauhu Bakar Warung Pak Busu. Pak Busu menjual tauhu bakar. Rasa tauhu bakar Pak Busu enak. Tauhu bakar Pak Busu juga tidak berminyak. Dalam tauhu bakar ada timun, tauge dan sengkuang. Sayur-sayuran ini mengandungi vitamin. Tauhu bakar ini dimakan dengan kuah kacang. Kacang mengandungi protein yang berguna untuk membina tubuh. Murid-murid perlu mencatat maklumat pada peta minda di bawah tentang kelebihan tauhu bakar. Cikgu telah senaraikan kelebihan tauhu bakar dalam teks. Catat maklumat tersebut dalam peta minda di bawah. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye.